Hi guys, welcome back to Gadget. So guys, raya pun dah nak kunjung tiba. Mesti korang semua tengah sibuk untuk cari smartphone yang baru. Tapi korang punya budget nak beli smartphone yang baru tu tak banyak mana. Jadi dalam video ni aku ada 3 smartphone untuk recommend dekat korang. Ini adalah smartphone mid-range. Dan smartphone ni dah lama dikenali sebagai raja untuk smartphone kelas pertengahan. King of mid-range lah dia punya smartphone ni. So bersama aku ni ada Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Redmi Note 12 5G dan yang terakhir sekali ialah Redmi Note 12. Ketiga-tiga phone ni adalah phone yang baru saja dilancarkan oleh Xiaomi dan harga dia untuk Redmi Note 12 Pro Plus 5G ialah RM1,599. Kemudian Redmi Note 12 5G ialah RM1,099 dan yang terakhir sekali ialah Redmi Note 12 ialah RM799. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan smartphone yang paling padu ni, iaitu Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Bagi aku, Redmi Note 12 Pro Plus 5G ni adalah phone yang terbaik lah untuk segmen harga jualan dia. So kali ni Xiaomi buat kerja gila yang mana dia bagi barang flagship dekat phone mid-range 200 megapiksel untuk kamera utama dia. Guys, Xiaomi dah langgar hukum untuk spesifikasi dekat smartphone mid-range yang mana dia bagi kamera 200 megapiksel dekat smartphone mid-range diorang. Memang padu gila. Kemudian dia ada 8 megapiksel untuk kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro. Kamera selfie dia ialah 16 megapiksel. Jadi ini adalah phone mid-range pertama Redmi yang memiliki kamera sebesar 200 megapiksel. Dan bukan itu saja, dia juga hadir dengan fungsi OIS. Gempak gila. So dia ada 200 megapiksel dekat dia punya kamera utama dan dia juga ada OIS. So untuk hasil dia memang padu. Warna dia warna yang vivid dan detail dia jangan cakap lah kalau dah 200 megapiksel macam ni. Kita akan dapat detail gambar yang super tajam. Dan kalau dah ada OIS dekat kamera ni, of course lah dia akan sangat membantu apabila kita nak ambil gambar pada situasi low light. Selain memiliki kamera yang flagship, Redmi Note 12 Pro Plus 5G juga hadir dengan display yang mewah. Float AMOLED yang berukuran 6.67 inci, resolusi Full HD+, kemudian dia ada 120Hz refresh rate. Dah tak ada ubat lagi lah kalau dia punya spesifikasi macam ni. Jadi dengan adanya skrin yang mewah macam ni, memang best lah kalau kita nak tengok movie atau main game. Dan yang menariknya, di sebalik skrin yang mewah ni, dia juga ditemani oleh stereo speaker. So dia bertambah best lah kalau kita nak layan movie dekat phone ni. Kemudian phone ni juga hadir dengan chipset yang cukup berkuasa, iaitu MediaTek Dimensity 1080 dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku menggunakan chipset Dimensity 1080 dan pada pendapat aku, dia punya chipset ni dah cukup berkuasa untuk kita jalankan kerja harian ataupun untuk main game. Yang terakhir sekali adalah dia punya sistem pengecasan yang sangat padu. 120 watt hypercharge. So bateri dekat phone ni cukup besar, 5000 mAh. Tapi nak charge penuh dari 0% sehingga 100% ambil masa 19 minit sahaja. Padu gila guys. 0% sehingga 100 ambil masa 19 minit sahaja. Dan dia punya sistem pengecasan ni bukan sekadar laju je, dia juga selamat untuk kita gunakan. Yang mana dia ada Xiaomi Surge P1. So teknologi ni mampu untuk jaga kesihatan bateri dekat phone ni dalam jangka masa yang panjang. Untuk pengetahuan korang, ini juga salah satu features yang ada dekat smartphone flagshipnya Xiaomi, tapi dia bagi dekat smartphone mid-range diorang. Memang padu gila lah. Dah lah laju, lepas tu ada sistem keselamatan untuk kesihatan bateri semua tu. Memang jackpot lah untuk Redmi Note 12 Pro Plus 5G ni. Baiklah, yang seterusnya ialah Redmi Note 12 5G. Dekat phone ni, dia punya kamera tak nak kalah juga. Kamera dia pun padu juga, yang mana dia hadir dengan 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro.
kamera selfie dia 13 megapiksel. Hasil dekat phone ni juga bagi aku antara yang terbaik untuk sekelas dengan dia. Dengan tanda harga macam ni, tak ada benda sangatlah untuk kita pertikaikan. Apa yang dihasilkan oleh phone ni bagi aku dah cukup baik, dan hasil rakaman dia juga cukup padu yang mana dia dapat hasilkan video yang stabil. Seterusnya, poin yang menarik dekat phone ni adalah display dia. Yang mana display dekat phone ni dia ada 120Hz AMOLED. Dia sama spek macam dekat Redmi Note 12 Pro Plus 5G. So korang dah boleh jangka lah yang dia punya screen ni sama mewah macam dekat Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Untuk performance dia padu juga, yang mana dia menggunakan chipset Snapdragon 4 Gen 1 dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB LPDDR4X. Jadi untuk chipset yang baru ni iaitu Snapdragon 4 Gen 1, bagi aku dia pun cukup berkuasa untuk jalankan kerja-kerja harian ataupun untuk main game. Jadi selain dia mampu untuk buat kerja harian dengan baik ataupun tak ada masalah untuk bermain game, Redmi Note 12 5G ni juga mampu untuk menyokong rangkaian 5G. Kira dia dah 5G ready lah dekat smartphone ni. That's why nama dia Redmi Note 12 5G. Untuk bateri dia besar juga, 5000 mAh, dan hadir dengan pengecasan sepantas 33W. Baiklah, yang terakhir kita ada Redmi Note 12. Walaupun harga dekat Redmi Note 12 ni harga dia yang paling mampu milik, harga yang rahmah, tapi dia punya spesifikasi sangat padu. Antara kelebihan yang ada dekat phone ni ialah kamera dia ni yang bersaiz 50 megapiksel. Untuk hasil dia bagi aku dah cukup cantik bagi tanda harga yang macam ni. Dan boleh katakan antara kamera yang tercantik lah untuk tanda harga bawah RM799. Seterusnya, benda yang paling mewah ialah skrin dia. Yang mana skrin dia ni sama juga macam abang-abang dia yang lain, AMOLED 120Hz refresh rate, resolusi Full HD+, dan brightness dia yang tinggi. Dia punya brightness ni setinggi 1200 nits. Gila lah, dia punya brightness memang padu. Jadi dengan tanda harga RM799 macam ni, memang susah nak jumpa smartphone yang menggunakan AMOLED 120Hz refresh rate, kemudian ada brightness setinggi 1200 nits. Memang susah korang dapat kat market. Kalau nak benda tu, korang kena go for untuk Redmi Note 12 ni. Kemudian chipset yang digunakan ni bagi aku cukup berkuasa juga, iaitu Snapdragon 685. Dia juga hadir dengan bateri yang besar iaitu 5000 mAh, dan pengecasan dia pun dah cukup pantas iaitu 33W. Jadi kesimpulan dia, ketiga-tiga phone ni adalah phone yang terbaik untuk segmen masing-masing. Ketiga-tiga phone ni ada ciri dari phone flagship. Kalau korang lebihkan prestasi kamera berbanding yang lain, better korang go for terus untuk Redmi Note 12 Pro Plus 5G, the highest untuk siri Redmi Note 12 ni lah, sebab dia ada 200 megapiksel berserta OIS. Memang susah nak dapat dekat market smartphone harga macam ni tapi ada 200 megapiksel dan juga OIS. Memang satu kelebihan lah, memang susah nak cari lah. Ini yang terbaik dekat market untuk dia punya kamera. Dan kalau korang ni adalah seorang user yang lebih kepada untuk layan movie, layan Netflix, layan media sosial, dan korang tak perlukan prestasi kamera yang overkill macam dekat Redmi Note 12 Pro Plus 5G ni, better korang go for untuk Redmi Note 12 5G ni. Sebab kalau korang lebihkan entertainment, better cari skrin yang padu macam ni lah. Dekat Redmi Note 12 ni dia ada skrin yang padu, plus dia ada 120Hz refresh rate. So sedap lah untuk kita scrolling kat phone ni, nak tengok movie best sebab dia punya skrin yang padu ni. Dan dia 5G ready. So bolehlah korang jimat beberapa ratus berbanding beli Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Yelah, kalau beli phone mahal tapi tak guna features tu, rugi juga. Dan yang last kali ni, kalau korang punya reason tu sama macam dekat Redmi Note 12 5G tadi, and budget pun tak besar mana, better ambil yang ni lah. 799 is a good deal untuk korang dapatkan smartphone yang mewah macam ni. Gila, dia punya screen AMOLED 120Hz refresh rate, bateri besar 5000 mAh, lepas tu dia ada pengecasan sepantas 33W. Ini satu package yang lengkap juga untuk phone Redmi Note 12. Cuma dia bukan 5G ready lah. Kalau korang gunakan 5G tu, better ambil yang Redmi Note 12 5G ni. Tapi kalau bajet tak besar mana, yang ini pun dah
cukup berbaloi untuk kita beli. So guys, macam mana? Adakah korang akan go for yang paling tinggi 200 megapiksel ataupun yang tengah-tengah ataupun yang paling rendah? Semua ni bergantung kepada bajet korang masing-masing lah. Tepuk dada tanya selera ataupun tepuk poket tanya dompet tu cukup tak cukup untuk beli smartphone idaman korang. Smartphone apa yang korang lebih gunakan? Alright, nampaknya itu je video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Selamat Hari Raya. Selamat Raya in advance kan. Right, jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Semua padu-padu man. Tapi ni lah paling padu. Kamera dia 200 megapiksel. OIS lagi. Memang tiada obat.